Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat pagi tuan-tuan dan puan dan sahabat trader dan juga rakan satu konti segemit. Ya, selamat pagi ya. Khabar pada hari ni? Sihat-sihat ya. Harap-harap. Okey, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya kepada seluruh umat Islam sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okey, selamat pagi lagi sekali. Ya, selamat pagi. Ya, jadi pada hari ni kita akan mulakan dengan perbincangan kita atas fundamental, technical ya. Dan okey, tanpa meninggalkan masa, saya nak share screen ni. Ya, semua boleh tengok. Alright. Okey, sebelum tu ada short punya apa ni pemberitahuan lah kalau mana yang tak ingat, tak tahu dan belum menyertai pertandingan demo kontes Demo kontes kita sedang berlangsung dan ini adalah minggu kedua, hari yang ketiga Ya, minggu pertama dah ada dia punya pemenang dia sebanyak 50 orang dan minggu ini baru 3 hari, hari ini Rabu dan berakhir pada hari Ahad nanti. Dan kalau yang nak start untuk minggu ni pun boleh juga terus boleh daftar dan terus juga trade walaupun dah berjalan 3 hari. Dan nanti minggu ni habis ada lagi 2 minggu selepas ni. Dia total ada 4 minggu. Setiap minggu akan ada 50 orang pemenang. Dan dia bagi kita demo kontes akaun yang bernilai 10,000 Jadi kita kena growkan sebanyak mungkin nak full margin ke boleh 4 kali testing ni dan sekarang ada lagi 3 kali untuk testing full margin Dan kalau kita dalam 50 orang pemenang maka dapatlah kita hadiah-hadiahnya nanti yang boleh kita gunakan untuk trade ke nak keluar ke nanti Dan kepada IB juga IB juga ada dia punya IB punya kontes iaitu kontes yang dah bermula sama dengan kontes yang untuk klien tu iaitu 3 hari bulan dia start. Dia punya kontes adalah sesiapa yang membawa masuk klien daripada 3 hari bulan sampai bulan 12, 20 hari bulan 12 tak silap saya dalam 3 bulan ni. Siapa yang terbanyak dan siapa lot yang terbanyak. Jadi ranking dia ada dalam kita punya website, boleh tengok. Dan penyertaan untuk IB contest itu adalah automatik tak perlu kita nak join apa-apa ataupun isi form apa-apa. Cumanya untuk demo kontes sahaja. Kalau IB nak join ke, sesiapa nak join itu baru kena daftar. Daftar dia pun senang dia, letak nama timangan dan terus boleh trade melalui web terminal straight daripada kita punya website. Okey, kepada yang deposit untuk yang baru dan yang lama kita ada deposit 30 bonus 30 untuk yang sedia ada minimal 100 100 dan maksimum re-deposit sehingga 10,000 USD Jadi ada lagi segmen? Kita dah bercakap pasal welcome bonus tak? Welcome bonus seseorang akan dapat 50 USD kalau mereka join kami sebenarnya. Okey. Welcome bonus 50 USD dia bukan tulis 50 50 yang biasa tu, dia tulis 50 USD maksudnya
Yang tu khas untuk akaun mikro, akaun mikro. Mungkin ni bagus untuk yang baru nak try akaun mikro susah sikit lah kalau nak MC kan. Jadi untuk beginner, newbie boleh try akaun mikro. Kalau kita depo kan $50, dia akan bagi $50. Tapi kalau kita depo 100, dia tetap bagi $50 juga. Tu maksudnya bonus welcome bonus 50 USD. Itu untuk bulan ni lah. Okey, itu saja. Okay, kita mulakan dulu kita punya analisa fundamental segmen. Silakan. Okey, terima kasih banyak kepada Hafiz. Jadi pada hari ini kita akan mulakan ya fundamental analysis kita dan bagaimana kita melihat kepada news . Kalau siapa nak dalam bahasa Inggeris ke pun boleh bagi tahu saya boleh translatekan nanti ya. Jadi saya tak akan ambil banyak masa sebab saya akan berikan kepada Hafiz nanti untuk bercakap tentang technical analysis dia. Okey, pertamanya seperti yang kita dapat lihat hari ini adalah hari Rabu ya, 12 Oktober. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada news yang sangat-sangat penting iaitu pada 8.30 ya, related dengan producer price index . Jadi seperti yang kita tahu ini adalah leading indicator dan dijangkakan ya PPI dia adalah menaik iaitu sebanyak 0.2% berbanding dengan negatif 0.1%. Jadi kita sebenarnya melihat kepada ini kerana dia ni adalah sangat penting kerana dia adalah satu daripada perkara yang sebenarnya efekkan inflasi dalam sesebuah negara. Ya, ada 3 benda selalunya yang selalu saya repeat iaitu satu ialah PPI, Producer Price Index, keduanya ialah CPI, Consumer Price Index dan ketiganya ialah PCE iaitu Personal Consumption Expenditure. Jadi ini adalah 3 perkara yang sangat-sangat penting dan seperti yang anda dapat lihat kita dapat 0.2% ini maknanya adalah kenaikan untuk US dollar. Dan untuk ni kita ada satu lagi iaitu core PPI month to month iaitu adalah sebanyak 0.3% dan seperti yang kita dapat lihat di sini core PPI dengan PPI ini adalah 2 perkara yang berbeza. Jadi core PPI ni dia sebenarnya excludekan food dengan energy sector ya. Dan apa yang kita ada di sini adalah sebanyak 0.3% iaitu kurang sedikit daripada apa yang berlaku sebelumnya. Jadi ada banyak perkara yang sebenarnya kalau kita nak tahu kita selalu boleh tengok kepada related stories untuk kita mendapatkan lebih information. Jadi seperti yang kita tahu apa yang investors dengan trader kisah untuk minggu ni adalah sebenarnya US punya CPI iaitu Consumer Price Index, FOMC meeting dan juga earning session. Jadi ini adalah 3 perkara yang mereka tengah melihat di dalam minggu ini sebenarnya. Jadi seperti yang kita tahu daripada 3 fundamental factor yang saya dapati ialah pertamanya yang saya tahu ialah interest rate sekarang di Amerika adalah sangat-sangat tinggi iaitu telah mencapai di 3.5% 3.2 ke 3.5% berdasarkan information yang saya ada dan kemungkinan besar ianya akan naik lagi sehingga 4.2 ke 4.5%. Namun seperti yang kita tahu juga kalau inflation naik, producer price index pun akan naik. Kalau producer price index naik, maknanya charges dan sebagainya untuk goods dengan services itu akan dichargekan kepada consumer. Kerana Amerika adalah sebuah negara kapitalisme ya. Jadi kapitalisme ni di mana sebenarnya mereka ni memberikan kepada bisnes-bisnes mereka untuk mengenakan cost dan charges mengikut mereka sebenarnya mengikut bisnes-bisnes di sana. Jadi paling penting ialah sekarang ni saya nak bawa anda kepada beberapa important factors yang betul-betul sangat penting untuk kita dapatkan kepastian iaitu di investing.com. Kalau ada sebarang soalan boleh bertanya tak ada masalah. Okey, jadi kita pergi kepada FCU USD di sini. Dan kemudian kita terus tekan news pun boleh ataupun kita lihat Okey, seperti yang kita lihat di sini kita ada satu news iaitu 1 jam yang lalu
Dan kita ada satu lagi news, 3 news. Paling penting ialah boleh melihat kepada 2 atau 3 news untuk kita mendapatkan apa yang telah berlaku dalam market sebenarnya. Kerana news-news ini adalah news-news yang memang impactkan market sebenarnya. Jadi kita boleh tahu penerusan trend daripada news-news ini sebenarnya. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, Asian stock stall amid global volatility. Okay. Maksud dia Asian stocks ni ada kejatuhan juga Okey. Dan seperti yang kita lihat, kita tahu selalunya macam kita ada International Monetary Fund Okey. International Monetary Fund ni adalah satu organisation di mana sebenarnya dia in charge untuk bond. Ya, dia in charge untuk bond. Bond tu maksud dia loan. Maksud dia mana-mana negara yang inginkan apa-apa loan atau dan sebagainya, mereka sebenarnya akan minta dengan International Monetary Fund. Ya, jadi International Monetary Fund ni adalah satu bank dunia lah. Boleh dikatakan macam tu jugalah. Dan ada banyak lagi perkara yang dia sebenarnya juga melihat seperti monetary policy dalam central bank juga. Ya, dia mempunyai sedikit impact ke atas semua ini juga. Okey. Dan seperti yang kita lihat di sini, kita tahu banyak sebenarnya perkara yang berlaku. S&P 500, Nasdaq Composite fell through the Dow Jones Industrial Average pun managed to close up. Okey, kita lihat kepada news yang lagi satu. Contohnya kita tak ada berapa information pasal gold. Kita tahu gold ni sebenarnya below 1700 Jadi mengikut range hari ini pun yang saya nak berikan pun adalah di antara tu jugalah. Range yang saya nak berikan adalah di antara 1600 sehingga 1688. Itu adalah range saya pada hari ini. Dan seperti yang anda dapat lihat di sini, ya, gold prices move a little on Wednesday as investors avoided big bets ahead of US inflation data this week. While the minutes of Federal Reserve September meeting were also in focus. Okay. Jadi kalau mereka melihat kepada apa yang berlaku di September itu, sebenarnya mereka cukup risau juga. Kerana di September sebenarnya mereka ada katakan yang bahawa mereka akan menaikkan sebenarnya 75 basis point. Dan perkara itu memang berlaku pada September juga. Jadi perkara ini telah menguatkan US dollar untuk satu masa yang lama. Okay, jadi efek dia masih ada di sini juga. Dan selain daripada itu, ini adalah perkara yang sangat penting. Ini adalah fundamental factor yang sangat penting. US inflation data is also the key point for metal markets this week. Maksud dia kalau kita nak lihat ni, kita kena tengok dekat dia punya PPI dia, producer price inflation dia, okay, which is due on Wednesday and it's expected to show that price headwinds for manufacturer persisted last month. Maksud dia kalau hari ni kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang apa yang akan berlaku dengan market, kita kena lihat kepada PPI kita pada hari ini, ya, iaitu producer price index kita. Jadi kalau producer price index kita naik, dia adalah sesuatu yang cukup membimbangkan jugalah. Sebab saya rasa US ekonomi dah cukup teruk dah sebenarnya. Walaupun betul memang dia punya wang dia naik, tapi perkara ini menyebabkan ekonomi recession di seluruh dunia. Dan perkara ini tidak boleh berlanjutkan untuk satu masa yang sangat lama sebenarnya. Kerana walaupun mereka buat begitu, kalau PPI mereka naik, maknanya cost dan services semua akan diberikan kepada rakyat dia. Dan seperti yang kita tahu juga daripada pembacaan, kita tahu yang wages dengan wages mereka iaitu salary mereka tidak meningkat langsung. Ya, jadi ini adalah sangat susah tau untuk sebuah negara untuk mereka rakyat-rakyat dia untuk sebenarnya survive Jadi apa gunanya kalau dia macam dah untung dekat media je, tapi apa ni, tapi dalam dia rakyat dia susah, rakyat dia berana. Interest rate kena balance lah. Dia tak boleh terlalu tinggi dan dia tak boleh terlalu rendah juga. Seperti yang mereka kata, saya nak bagi lagi satu reasoning lah daripada apa yang saya baca. Seperti yang mereka kata, mereka nak balancekan, mereka nak ada price stability dalam negara mereka, di mana mereka nak kurangkan inflasi mereka sehingga 2%. Tapi apa yang berlaku ini adalah sesuatu yang terbalik.
Sebab kenapa tahu mereka buat macam ni? Sebab mereka tak memberikan kita data yang betul. Dia ada niat-niat dia yang lain sebenarnya. Seperti yang kita tahu, Ukraine dengan Russia war, kan? Dia banyak bersindung dekat media lah. Dia banyak bersindung dekat media, ya betul. Kita dalam fundamental ni kita kena faham apa niat tu. Niat tu yang sangat penting. Seperti yang kita tahu, yang baru-baru ni Russia dengan Ukraine apabila mereka berlawan, jadi kalau US dollar jatuh, maka ni dia punya purchasing power dia akan rendah. Kalau purchasing power dia rendah, maka ni dia tidak boleh beli banyak perkara dalam dunia ni untuk dia untuk dia survive. Jadi dia sekarang adalah dalam sake of his reputation. Dia tengah menyelamatkan reputation dia. Kalau kita faham kan? Ya betul. Kenapa saya cakap begini? Sebenarnya perkara ni bukan baru je tau. Saya cakap pasal reputation. Perkara ni sebenarnya berlaku daripada beberapa minggu yang lalu seperti yang kita tengok Jadi Amerika pernah menjadi sebuah negara yang sangat digeruni dan sangat kuat pada satu masa dahulu Ya, tapi apabila ada pertukaran daripada segi pemimpin dia dan sebagainya selepas George Bush di situ kita dapat melihat bahawa Amerika pergi kepada debts yang cukup besar dalam negara mereka. Dan debts yang mereka ada adalah melebihi 4 trilion juga tau. 4 trilion juga. Yes, 4 trilion. Ya. Dan kita sebenarnya ingat yang itu saja 4 trilion saja tapi bukan mereka sebenarnya berselindung tentang debts yang mereka ada sebenarnya. Dan mereka sebenarnya cuma surviving sampai sekarang kerana mereka cetak duit. Kerana demand untuk duit mereka adalah tinggi. Okey. Jadi itulah yang saya nak ceritakan sebenarnya. Okey, jadi consumer price inflation ni pun penting juga. PPI penting, consumer price inflation ni pun penting. Saya harap yang daripada sini apa yang saya lihat more closely is due on Thursday ni, and expected to show inflation remain pinned near 40-year high last month. Okay, ikut yang last month punya lah. Board readings coupled with strong job last week are expected to give the Fed enough impetus to keep raising. Apa tak? Dia punya dia macam terlalu nak kuatkan dia punya mata wang dia. Dia dekat satu tempat sekarang yang dia tak kisah pasal apa yang berlaku dekat dunia. Kita susah lah sebenarnya. Ya, sebab cuba kita tengok sebab Malaysia, contoh kita ambil Malaysia, kalau duit kita jatuh, contohnya kita nak beli barang pun akan mahal. Yalah. Ya, kerana US dollar dia. Dan sekarang ni kita walaupun nak beli barang tempatan kan, ya betul. terpaksa juga mahal kan, sebab kadang-kadang nak mewujudkan barang tempatan tu dia terpaksa gunakan barang-barang import untuk ya betul. macam contoh ayam tu tempatan, boleh orang tempatan, tapi makanan dia banyak makanan yang diimport. Betul. Kan? Ya, Pasal harga naik. Betul. Macam Amerika ni adalah satu eksporter untuk grain tau. Grain corn kan. Contoh macam haiwan-haiwan ni dia orang makan grain, dia orang makan corn kan, kita bagi kan. Pasal lah kita punya harga makanan naik. Harga makanan kita naik. Sebab dia adalah pengeksport yang terbesar di dunia. Jadi kalau macam kita ni, kita tak ada grain dalam negara ni. Kita fokus atas macam kelapa sawit, semua benda-benda macam ni lah. Tapi untuk corn, untuk grain dan sebagainya, kita tak ada dalam negara kita. Kita beli daripada negara lain. Jadi kebanyakan daripada negara yang ada ni adalah seperti Amerika. Jadi apabila orang beli ni, makanan untuk haiwan dan sebagainya, makanya US dollar naik, kita kena keluar lebih daripada duit kita untuk beli. Jadi itu sebab dia kita boleh tahulah impact dia. Mungkin kita lihat mungkin kita satu negara saja yang membuat begitu, tapi bukan begitu ada banyak negara dalam dunia ini juga yang membeli sebenarnya dalam US dollar. Jadi bagi saya sebenarnya saya nak selamat hari ini lah. Sebenarnya kalau nak cakap itu saya betul-betul nak selamat, sebab saya tak boleh nak cakap US dollar ni akan menguat untuk satu masa yang lama. Kerana saya tahu yang bahawa walaupun European Union sebenarnya telah sanction Rusia dan sebagainya, saya tidak rasa yang bahawa Rusia dan China dan sebagainya mereka akan berdiam diri juga. Dia pun ada plan dia juga. Dia pun ada plan dia juga, betul. Dan seperti yang kita lihat, ini yang paling menakutkan.
China. China adalah sesuatu yang sangat menakutkan untuk metal market. Kenapa saya berkata begitu? Kerana dia ada zero COVID policy dalam negara dia. Maksudnya after COVID cases in the country kalau China boleh memperbaiki mereka punya COVID zero COVID policy dan sebagainya, makanya penukaran trend itu boleh berlaku. Ini adalah satu penakutan yang besar. Jadi maksudnya Amerika ni sekarang ni dia cukup mengharapkan yang bahawa China ni tidak keluar daripada zero COVID policy dia. Sebelum ni ada satu cerita juga saya nak share. Yang ni adalah benda yang susah untuk anda dapat dalam media. Ni adalah satu perkara yang saya nak share. Sebelum ni ada news juga yang mengatakan Britain sebenarnya nak berkawan dengan China. Jadi kita nak tahu Britain ni nak berkawan dengan China seperti yang kita tahu sebelum ni Britain sebenarnya keluar daripada Brexit kan. Betul tak? Ya. Dia lagi strong lah kan sebab pengeluar kan. Yes, betul. Tapi ada sebab tak kenapa perkara tu berlaku. Tahu tak? Perkara yang sebenar dia belakang cerita tu sebenarnya China is involved. Sebenarnya China is involved. Jadi perkara tu sebenarnya tak diberitahu oleh orang. Saya dapat cerita tu sebenarnya daripada apa yang saya baca semalam lah. Sebenarnya China is involved for that to happen. Basically. Ya memang betul kita tak nampak sebenarnya dia punya tu, tapi dia punya impact dia berlaku kat mana? Dia punya impact dia berlaku kepada European Union. Nampak tak cara dia orang tutup segala-galanya untuk memberikan satu untuk memberikan satu indication yang bahawa perkara yang berlaku itu adalah sesuatu perkara yang normal. Namun perkara itu sebenarnya bukan perkara yang normal sebenarnya. Nampak tak? Dan sekarang ni kalau kita dapat lihat China ni dia macam tak keluar banyak. Dia lebih menggunakan Russia dan juga OPEC, iaitu Saudi Arabia dan sebagainya kan. Kalau kita melihat mereka sebenarnya ingin mengurangkan mereka punya minyak sebanyak 2 million per barrel dalam sehari. Makanya kita tahu yang bahawa dia memang ingin meningkatkan demand untuk oil dia. Jadi dia ni akan membuatkan US dollar untuk jatuh. Jadi sama macam import dekat Malaysia selalu sorok barang barang tu naikkan harga kan. Kita jangan ingat sebenarnya saya nak share something. Kita jangan ingat semua information yang kita ada ni adalah information yang betul-betul macam betul tau sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok kepada media kita ni, kita kena tahu macam mana kita nak filter juga. Lebih hati-hati kepada media US media US. Media lain boleh lagi percaya. Tapi itulah apa-apa pun lah, walaupun anda menggunakan Forex Factory ataupun menggunakan investing.com, paling penting ialah anda tahu yang bahawa cerita yang dikatakan itu adalah cerita yang betul lah. Itu yang paling penting. Sebab kalau contohnya cerita tu kalau dia tak betul, makanya dia akan memberikan satu result yang lain. Jadi adalah penting lah untuk kita tahu apa yang tengah berlaku. Macam sekarang ni kita tahu daripada sini ialah dia adalah zero COVID policy dan sekarang ni mereka tengah menunggu untuk Chinese inflation dan trade data due on Friday. Jadi kita kena tunggu yang ni untuk kita tahu apa yang akan jadi kepada gold. Kalau contohnya kalau Chinese inflation ni menurun dan trade data dia menaik dan dia telah mula untuk adjust semua tentang dia punya COVID cases dalam negara dia, makanya kita tahu yang bahawa kenaikan gold itu boleh bermula sebenarnya. Kalau sebab ada soalan boleh tanya tak ada masalah Itu sajalah yang saya nak katakan, saya tak nak ambil masa banyak sebab saya just go to the main point saja untuk hari ini. Jadi kita tengok dulu apa yang berlaku kepada PPI malam ini. Saya tengok yang PPI akan naik, maka US dollar akan naik, tapi saya mengharapkan yang dia tak naik. Sebab kenapa saya cakap begitu, kerana saya tahu ekonomi recession sangat teruk di dunia dan kita tak nak manusia susah sebenarnya. Sebenarnya kita belajar economics ni bukan untuk permainan orang. Economics ni adalah untuk kita tahu apa yang berlaku di dunia dan bagaimana kita boleh membantu orang. Jadi kalau kita tak boleh bantu orang, kita jangan susahkan orang lah. Yalah. Kan? Macam contoh kan, you naikkan interest rate, orang sendiri pun you tak nak tolong, you tak boleh tolong, lepas tu you susahkan orang lain pula dekat luar. Betul tak?
Jadi jangan buat perkara macam ni lah sebenarnya lah. Jadi itu sajalah yang saya nak katakan lah. Ya. Okay, sekian, terima kasih. Saya berikan kepada Sir Hafiz lah untuk terangkan. Okey, terima kasih. Okay, thank you. Untuk beberapa bulan ya, kita punya macam market dia tak berapa, orang tengok dia macam tak berapa stabil. Betul. Tapi kalau ada juga teknik ataupun teori yang menyatakan pada waktu-waktu tu adalah waktu kalau Elevate kata dia dalam waktu correction dan correction yang sekarang yang terjadi adalah correction yang dalam berbentuk kompleks. Jadi itulah teori Elevate teori Elevate dia adalah berbeza dengan teknik dan dia adalah boleh digabungkan dengan apa saja teknik keadaan termasuklah bookmap ataupun fundamental. Ada dekat office Okey, yang ni daripada semalam Malam kita ada menjangkakan kenaikan bila sampai di bawah. Jadi alhamdulillah memang naik tapi kita tak expect lah dia naik betul-betul sampai atas ni sampai balik dia punya ceiling. Tapi bila dia dah pecahkan dia punya ceiling dan menjadi lantai, maknanya dia nak melompat pun belum tentu sampai. Jadi memang kita target dekat sini semalam sebab dekat sini adalah satu order yang kalau macam saya panggil order yang tertinggal lah. Ini adalah zone B-wave tapi sampai satu masa nanti dia akan cuba juga sampai. Tapi apabila dia sampai dekat sini, dia dah stop dekat area sini, kemungkinan ada benda lah kan. Jadi benda ni kita tak tahulah. Mungkin benda ni adalah news. Betul tak? Jadi okey, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah pukul 12.30 malam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pukul 12. Jadi semalam pukul 12 ada apa-apa tak rasanya? Ada rasanya. Okey, kita cuba tengok pukul 12. Okey, semalam dekat sini memang ada jadi sesiapa yang tengok news tu pukul 12.30 malam tadi memang ada FOMC walaupun dia tak tercatat dia punya bacaan dia, tapi setiap news tu memang ada dia punya impact itu yang saya beritahu tu, setiap jam ada Kalau kita tengok dekat sini pun news yang biasa pun dia ada setiap jam dah berlangsung 20 minit yang dekat sini dah berlangsung 2 jam. Jadi kalau kita tengok 2 jam yang ni pun walaupun Jepun pun US sorry. Ni yang mana? 4 jam yang lalu yang Fed Minister tu kan. Tapi yang ni pun ada juga 3 jam yang lalu. Jadi 3 jam yang lalu ni kalau kita setiap jam kita tengok kepada news, maknanya dia ada juga impact Jadi impact dia tu besar kecil kita tak tahulah Saya rasa ada satu lagi news bagus tu tadi Sir Hafiz katakan. Boleh tak? Saya nampak satu news tadi. Ni adalah satu news yang sangat-sangat penting. Yang Fed Master ni kan. Okey. Kenapa tahu? Sebab Fed Master ni dia semalam dia bercakap tentang ni dan mereka ambil dia punya apa yang dia katakan dekat sini. Jadi tengok apa yang cakap. We need to do more. Inflation not slow down. Fed officials are aligned on where policy needs to go. Need to keep raising until we get positive real rates. Monitoring financial markets as we raise rate. Maksud dia kat sini ialah dia kata yang mereka nak buat lebih. Inflation tak boleh dikurangkan. Not slow. Fed officials are aligned on where the policy needs to go. Maksud dia katakan yang bahawa Fed official contohnya yang Brennan, Master dan juga J. Powell mereka semua ni macam align mereka semua adalah together. Kalau contoh yang kena naikkan, mereka akan naikkan. Tapi apa yang dia maksudkan dekat sini? Need to keep raising
until we get positive real rates. Jadi kita nak tahu apa maksud dia kat sini. Betul tak? Dia maksud dia apa? Dia nak keep rising sehingga dia dapat positive real rates. Apa real rates tu? Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita tengoklah apa lagi kita ada related stories kat sini. Tapi seperti tengok. Does not see evidence that market disorder right now. That Mr. does not see big market risk looming at moment. Troubled by breadth of inflation rise, not ready to say yet how big November rate rise should be. Maksud dia faham tak dia? Apa dia tengah buat? Dia tak kisah tu. Kan? Dia cakap dia dan dia nak benda tu berlaku. Padahal benda tu memang susah nak berlaku. Kalau tak ada apa-apa. Dan kalau berlaku pun kita yang susah. Dan kalau berlaku pun kita yang susah sebenarnya. Sebab dia tengok apa dia kata. Does not see evidence, tak melihat bukti kepada market disorder. Maksudnya dia tak melihat yang bahawa market tu ada masalah sekarang. Tapi kita tahu yang market tu memang ada masalah. Okay. Apa dia cakap tadi? Entah. Okay. Letak dia dalam waiting room lah. Tapi biar dia tunggu. Dia melalak lah. Betul Okay. Alright. Okay. Kalau kita dapat orang-orang macam ni so kita tak naklah gangguan Okay. Jadi kita sebenarnya does not see evidence of market disorder right now Okay. Jadi bagi saya apa yang saya tahulah, lebih baik kalau sebenarnya kalau mereka nak kurangkan kepada 2%, dia adalah lebih bagus sebenarnya. Pertama ialah kenapa saya cakap macam tu, kerana tentang rakyat dia. Kita macam saya katalah, kalau orang luar you tak nak tolong tak apa. Jadi you jangan susahkan orang dalam you lah, betul tak kan? So macam contohnya kalau dia kurangkan ke sekurang-kurangnya 2.5% seperti yang dia buat sebelum ni, at least apa yang akan berlaku ialah rakyat dia sebenarnya boleh maintain dengan wages dia. Ya, PPI takkan naik sangat, CPI pun akan kurang sedikit, ya, dan kemudian perkara ini akan baik untuk negara Amerika sekurang-kurangnya. Itu hanyalah cuma untuk stability saja. Dan apabila siapa-siapa yang borrow loan daripada bank pun, kalau interest rate mereka naik, maka ini adalah susah untuk mereka nak bayar balik juga. Kalau interest rate mereka tinggi kan. Unemployment, yang unemployment tu bagus. Kalau unemployment tu kalau kurang tak apa. So maksudnya itu bagus kerana rakyat dia ada kerja. Itu adalah bagus. Ya. Jadi bagi kita ni pentinglah untuk kita fikirkan untuk kepentingan rakyat. Tapi daripada sini apa yang kita dapat lihat ialah dia tak fikirkan untuk kepentingan rakyat. Dia sebenarnya memikirkan tentang reputation dia. Apa yang dia cakap dia. Apa yang dia cakap tu. Jadi ini yang saya cuma nak add on lah sebenarnya. Ya. Okey. Yang ni jangkaan semalam memang naik dan kita kata pun semalam dia akan naik maksimum sampai sini dan hari ni dia pergi lebih pada separuh lah kan. Jadi kalau kita tengok dekat situ pun siapa-siapa yang buy daripada bawah pun 1660 pun dah banyak juga dia boleh dapat dari semalam 200 lebih dan pukul 12.30 malam dia turun balik 220. Jadi news ni memang kita tak boleh abaikan. Memang benda tu betul-betul penting. Dan kalau kita tengok pergerakan pun sebenarnya dia ada memang related sangat dengan news Dan kalau dekat sini kita tengok katakanlah sini ada support become resistant contoh tetapi dia terhenti dekat sini. Kenapa dia terhenti dekat sini dan dia tak terhenti dekat atas? Support become resistant ataupun sweet zone ke apa kan. Jadi sebenarnya dia ada news dan dia terpaksa patah balik sebab news kan. Kalau kita tengok bukti-bukti yang lain pun dia tak ada apa-apa Dan saya expect pun kalau sini ada penurunan pun, jadi sini dia tak ada apa-apa support resistance ke, dia boleh patah balik sampai atas. Tapi kenapa dia turun? Dia adalah diganggu oleh news
Kalau kita tengok yang belakang-belakang tu memanglah kita nampak kan, tapi yang dia yang paling hampir. Biasa dia akan reflect yang paling hampir. Macam ni, kalau dekat dia naik sikit, makanya dia akan turun yang ni. Ni dalam penurunan dia tinggalkan support become resistant dekat sini, dia turun. Dan apabila dia buat kenaikan sini, dia pun apabila turun dia akan start dekat sini juga. Jadi sepatutnya yang ni dia akan start dekat sini. Tetapi dia terhenti semalam disebabkan news, dan mungkin juga hari ni dia akan cuba buat lagi sekali testing untuk masuk juga di area sini. Dia mesti ada juga dia akan test, sebab yang ni adalah kalau kita tengok pattern ni adalah pattern yang biasa berlaku. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada buat penurunan, lepas tu dia buat base dan dia teruskan penurunan. Dia kalau dekat sini I have kita a question. Yes, Marcus. I have a question. Yeah. Excuse me, I have a question. Yes, Marcus. Yeah. Please let know. So my name is Jack Yes, Jack. Yeah. Mihoff. And I'm just wondering, what is this about? This is actually an online class that we are having, and it is related to fundamental analysis and also technical analysis. So for now, Cikgu Hafiz basically is actually explaining on the technical analysis. Yes. Are you a trader? Just excuse me. Am I a troller? Yeah. No, I'm being serious. I beg your pardon. I beg your pardon. I can't really hear you, but Sorry. I just had some Taco Bell for lunch. Oh, oh. Sorry. Ya, Marcus tu. Tolong buang boleh. Oh. Kenapa kita ada orang macam ni? Kacau. Itulah tadi mimpi jumpa bola kuning. Ya. Ini ular lain Siapa macam ada ni. dalam grup tu ada baca memang itu alamat yang akan dapat. Dan hari ini kalau kita tengok dekat grup kita ada gangguan dan pagi tadi juga saya detect ada satu grup mungkin dia baru buat dan dia tarik kita punya crowd masuk ke dalam dia punya grup scammer yang menggunakan nama Wetjet Malaysia. Jadi saya ada post dekat dalam grup grup kita, grup besar tu, jadi boleh tengok. Jadi kalau kita ditarik oleh grup tu masuk dalam grup dia dan dia bagi macam-macam janji jadi janganlah follow. Ingat satu je pesan orang tua, orang tamak serugi jadi jangan tamak. Jadi kalau dia bagi apa-apa buat tak tahu je, kalau kita bagi dia duit makanya nanti kita akan rugi. Kalau ada apa-apa nak tolong tolong refer pada walaupun dia gunakan nama Wetjet Malaysia, siapa-siapa pun boleh letak Wetjet Malaysia. Tapi yang penting kat dalam tu, pentingnya tengok ada tak cikgu-cikgu kita kat dalam tu. Cikgu semua ke, saya ke, Ben Harry ke, kita punya segemit buat fundamental dalam tu ke kan. Kalau tak ada, itu bukan kita punya grup. Jadi dia bahasa yang dia orang guna pun lain. Ya, betul. Bahasa macam Malaysia pun ada juga. Betul sangat betul. Okey. Untuk hari ini juga kita mensasarkan sebenarnya dia akan ada lagi penurunan kalau yang ni tembus Sebab semalam bila ada kenaikan itu adalah sementara sebelum dia cuba lagi untuk kali ke berapa ni kan untuk tembuskan yang ni. Jadi kalau dia berjaya tembus sebenarnya ada lagi satu benteng dia akan pergi iaitu dekat area 643. Dekat area sini kalau kita tengok H4 ada kemungkinan 1640 juga. Jadi kita okeylah kita buat satu yang besar jugalah dekat sini Kat sini macam tak ada shadow, satu je shadow kan. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini adalah resistant dia menjadi support, resistant bukan support.
Dan ini adalah area menunggu yang seterusnya. Jadi kalau tengok dekat tempen kecil ada tak yang lebih kurang sama? Macam mana dekat tempen kecil? Okey, ni ada kan. Ini ada rally base rally Jadi kemungkinan yang paling hampir kita ambil sini dululah. Kita ambil sini dulu, yang bawah ni jauh lagi. Kenapa kita ambil yang sini? Sebab kita nak kira dia punya range dulu Sebab goal kan kita biasa cakap dia ada range dan kita tak nak ambil range yang jauh Jadi yang sini dalam 180 Kalau kita tambah dengan bawah 180 tambah yang bawah ni, maknanya dekat sini 300 lebih Ada kemungkinan juga boleh pergi Jadi bolehlah juga kita letak dua zone sekali Anda kata ada ni tak malam ni? Malam ni ada. Ada kan? Around there. PPI. Jadi bila kita dah buat zone-zone yang macam ni, jadi ini adalah tempat kita berhati-hati Apabila dia masuk zone, maknanya dekat situ kita akan cuba cari entry. Jadi yang ni sebenarnya zone-zone adalah tempat TP dan juga tempat entry mencari entry. Jadi tempat-tempat ni semua adalah tempat-tempat yang penting Jadi memang kena draw dekat kita punya chat masing-masing Apabila dia turun nanti kita tak tahu apa dia nak buat. Jadi kalau dia dalam movement penurunan, apabila dia melepasi sesuatu benteng, kalau yang ni dia melepasi dia punya lantai support maknanya dia akan pergi ke berikut punya lantai lah. Jadi ini adalah support yang seterusnya kalau dia berjaya pecahkan ni. Tapi mungkin juga sekarang ni adalah waktu Asia. Mungkin juga dia akan cuba bermain-main dulu dekat kawasan yang ni. Dan kalau kita tengok berdasarkan metode yang kita pakai yang saya share hari-hari iaitu menggunakan wave zone. Kita ada satu wave zone yang kecil je kat dari sini. Jadi nampak pivot zone ni tadi dia buat penurunan dia dah pecah, yang ni dia punya pullback dan ni dia buat penurunan dan sekarang dia masuk balik. Bila dah jadi macam ni kecil masuk beberapa batang candle masuk macam ni, saya dah anggap dia akan berlakunya sideways. Okey, ni satu berlakunya sideways. Okey, nak betulkan saya punya apa yang saya andaikan ni, kita boleh tengok kepada AO Awesome Oscillator. Kalau dia adalah kecil-kecil, maknanya itu akan berlakunya sideways. Jadi kita cuba lihat betul ke tak betul. Kita tambah saja EA Awesome Oscillator. Okey, dia tak boleh masuk banyak. Jadi kita kena buang. Belum ke band strategi. Okey, saya buang. Kita masukkan AO Awesome Oscillator. Baik. Awesome Oscillator dah ada. Tiba-tiba dia keluar. Okey pula. Okey, tak apa. Okey, macam ni Ini adalah pergerakan yang besar. Ini adalah momentum dalam penurunan. Pasal dia adalah besar. Okey, lepas tu dia buat kecil. Itu bermaksud dia buyer and seller pun dah kurang. Jadi dia nak pergi naik. Kenapa dia tak pergi naik atas sampai ni? Sebab ni pun dah tahu dah dia kecil. Dia tak boleh lah nak pergi atas. Jadi yang sekarang pun dekat sini pun dia buat kecil juga. Maknanya kalau dekat sini ada juga teknik yang menamakan dia adalah teknik buaya. Apabila dia mengecil bermaksud dia adalah buaya yang sedang tidur. Buaya sedang tidur kalau bahasa yang biasa trader gunakan dia adalah dalam keadaan sideways. Dia ada sideways yang besar, dia ada sideways yang kecil. Sideways yang kecil ni berlaku apabila di penghujung trend. Jadi bila berlaku di penghujung trend bermakna momentum buyer and seller dah mengecil dan orang tak ada keputusan.
Ada yang nak buy, ada yang nak sell, tapi dia orang masukkan jumlah lot yang kecil. Lot dia adalah kecil. Itu berlakunya benda-benda macam ni. Dan apabila keputusan dah telah capai ataupun terlama sangat keputusan tidak dicapai, makanya tiba-tiba big order masuk, jurung-jurung masuk. Yang itu akan membuatkan market berubah arah. Dan juga dia boleh juga dibantu apabila ada news-news dalam bentuk coincident, baru dia akan cuba pecah. Sama juga yang semalam, yang ni adalah news juga pukul 10 kan. Ni pukul 10. Okey, cuba kita tengok pukul 10. Wednesday. Okay, Tuesday. Dia tetap juga memang ada news juga walaupun ni strong Ini survey Survey of 1,200. Cuma dia low impact lah. Low impact. US economy can't shape recession by a month after falling of gas prices. Okey, sambung balik. Okey, sekarang ni kita tengah tengok sama ada dia akan bermain di area Wave zone ni. Wave zone ni sampailah nanti kita tengok di bookmap nanti ada tak order-order baru sama ada order ada upper key ataupun ada lower key. Jadi bila ada benda tu lower key dan upper key, jadi kita boleh letakkan kemungkinan lower key dan upper key tu sebenarnya adalah sama di tempat-tempat zone yang kita tandakan. Nanti kita tengok sama ke tak sama. Jadi nanti bila saya dah letakkan upper key lower key dekat group bookmap nanti, tuan-tuan boleh letakkan di area-area yang kita tandakan ataupun bila benda tu tak sama dengan apa yang saya tandakan ni, tuan-tuan boleh ubah. Katakan dia ada dekat area sini, makanya ubah dekat area sini lah. Janganlah tengok yang sekarang ni. Jadi kita sendiri boleh ubah. Kita buatkan zone yang baru, yang zone tu adalah lebih kurang sama dengan zone bookmap. Jadi kadang-kadang itu asal benda tu boleh tembus ke apa, dia akan pergi ke tempat-tempat yang seterusnya. Sebab kalau kita tengok dekat sini, ni ada banyak juga zone satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Jadi kemungkinan bukan sini, mungkin juga dekat sini. Kalau ini adalah macam contohlah jerung-jerung tahu kita buat dekat sini order buy jadi mungkin dia akan letak dekat sini, betul tak? Dia akan letak sini. Dan apabila kita letak kita tahu jerung dekat sini, makanya kita ambil order dekat sini dan kita mungkin ambil SLA jauh sikit pada sini, 10 pip ke 20 pip daripada tempat kita letak entry lah. Jadi tak boleh lah ngam-ngam kan, sebab dia biasanya akan menggunakan shadow. Jadi itu je untuk hari ni, tak banyak sebab kita dah biasa ceritakan benda yang sama. Satu, saya biasa guna kita pakai time frame 4 jam untuk tentukan support dari resistance. Ini adalah dia punya support yang belum lagi berjaya dipecahkan, dan kalau dia berjaya pecahkan maknanya dia akan cari di area sini. Dan area sini pun boleh bertukar menjadi area sini boleh bertukar. Kalau kita tengok nanti di bookmap ada order contoh dekat sini. Ini pun boleh, sini pun ada zone banyak. Jadi nanti kita cuba tengok pada bookmap dan sesuaikan dia punya order. Jadi dekat situ nanti kita boleh tapis. Kalau kita ada banyak zone, maknanya kita boleh tapis tapis dekat mana zone-zone yang ada liquidity yang besar, yang ada kemungkinan big order, buat order dia. Jadi kita boleh ignore tempat-tempat yang ada order-order kecil. Mungkin juga sini dia ada letak order sikit, sini ada order sikit, sini ada lagi order. Jadi kalau tempat tu berlayer-layer dan dia adalah satu
kawasan yang kita katakan dia adalah daily punya range, yang itu range dalam 300-400, maknanya kita boleh guna kalau macam ni dia range dia baru dalam 300. Jadi dia adalah tidak mustahil kalau dia boleh tembus ni dan tembus bawah baru dia naik dia tak mustahil sebab dia masih lagi dalam range. Dan kalau daripada sini dia pergi naik atas pun dia juga masih dalam range. Maknanya dia boleh pergi atas, dia boleh pergi bawah. Jadi yang tu kita boleh tengok pada news nanti sama ada news coincident ataupun news yang dalam schedule. Boleh selalu perhatikan yang setiap 1 jam dia news coincident. Kalau yang malam nanti di waktu open US jadi kita boleh tengok yang tu movementnya mungkin akan pergi jauh. Ibarat dia macam ni dia pergi jauh, dan yang tengah malam tadi pun 200 pip dia pergi jauh. Kena perhatikan news lah. Jadi kalau yang selepasnya tu ataupun kita nak tapis kita punya news nak tapis kita punya entry, boleh juga kita tapis menggunakan yang bawahnya stokastik. Yang ni tadi saya cerita pasal saya tapis, ini adalah sideway sebab dia buat kecil. Ini pun adalah sideway. Ini adalah sideway. Okey, kita boleh tengok sini kat sini ni adalah sideway kecil kan, betul Rumit. Jadi dekat sini pun adalah sama juga, dia akan buat sideway. Ni buaya sedang tidur. Jadi apabila buaya dah cukup tidur, dia akan bangun, dia akan pergilah mana-mana dia nak pergi. Yang tu kita base pada news kita tengok pada news price action. Coincident ke apa kita akan tengok. Dan news ni kalau kita trade ni kan, kenalah tengok dalam 1 jam sekali pun cukup lah, bukan nak tengok setiap saat lah. Dia dalam 1 jam sekali tu. Kita pentingkan tengok news sebab apa boleh berlaku, dan news tu bukannya berlalu macam terlalu cepat setengah jam sekali ke 30 minit 15 minit sekali ke, tak ada. Dia biasa kita tengok memang 1 jam sekali. News yang membawa impact. Jadi itu kita train diri kita tengok news untuk 1 jam sekali je. Waktu tu juga kita tengoklah chart 1 jam sekali. Kalau nak entry pun, nak TP pun kita tengok 1 jam sekali. Kan bila ada news, okey. News ni nanti mungkin dah bertukar arah, jadi walaupun TP dia tak sampai dekat sini, kan kita target TP kat sini tapi market tak bagi. Market kata sampai sini dia akan tukar arah sebab dia ada news baru, maka tutup je lah. Betul tak? Betul. Jadi ada juga orang cakap entry tu sebenarnya bukan pasal buy ataupun sell. Kita tengok dia bukan pasal buy ataupun sell, tapi dia adalah pasal dekat mana kita ambil take profit. Jadi kalau macam contoh kita entry dekat sini, kita nak take profit dekat sini. Jadi itu adalah kesalahan sebab take profit kita tak relevan. Kita tak ikut keadaan. Jadi kalau kita ambil entry dekat sini dan dia adalah kalau sini pun sebenarnya dia adalah bagus juga sebab sini ada base drop, betul tak? Di time frame 1 jam. Walaupun kita tak nampak dekat sini time frame 4 jam. Kita tak nampak di time frame 4 jam Jadi dia ada nampak di time frame 1 jam, dan kebetulan waktu tu ada news, jadi kita boleh matchkan dengan news. Jadi kita boleh take profit, dan apabila dia bertukar arah yang diganggu oleh news, makanya kita tahu juga dia dah berakhir dan dia ada buat arah yang baru, penurunan. Dan selagi tak ada news baru, kita boleh maintain kita punya entry kita sampai ada news yang baru yang boleh mengakibatkan dia bertukar arah. Jadi dekat sini pun sebenarnya bila dia stop dekat sini pun dia ada news. Ada news jadi yang kita tengok tadi. Jadi boleh tuan-tuan gunakan news, boleh gunakan indikator. Okey, kalau macam ni indikator menunjukkan masih ada lagi penurunan. Kenapa dia masih ada lagi penurunan? Sebab dia masih lagi belum lagi membuat kenaikan. Dia dalam penurunan dan dia memang dah sampai ke area oversold.
tetapi dia belum lagi menunjukkan yang dia nak naik. Dia masuk dulu baru dia naik. Sama juga yang macam ni, dia buat penurunan. Buat penurunan yang ni. Tapi sebelum dia masuk, kita tak boleh entry. Kena tunggu dia masuk. Dan sini baru dia buat penurunan. Dan sama juga yang macam ni, dia zigzag. Dia tak buat oversold. Oversold. Jadi bila dah oversold dan dia naik, confirm dia naik, dia tak ada lagi main dekat bawah, baru boleh ambil entry. Jadi sama juga dengan yang ni. Ni adalah nampak lebih ketara. Dia dah naik, dah overbought. Tetapi kita tak boleh entry dekat sini. Sebab bukan kita tengok sini. Dia dah sampai sini, kita ingat ni adalah yang paling tinggi. Sebab ni dah overbought. Jadi kalau kita masuk, kita dah rugi. Tunggu dia masuk dulu di kawasan area buyer and seller, baru kita sell. Jadi dekat sini baru dia bagi entry sell. Jadi baru kita follow dia. Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya rasa ni je yang saya boleh bagi tahu untuk hari ini. Saya kira ada apa-apa? Saya tak ada apa-apa sebenarnya. Saya tahu poin-poin yang penting lah hari ini. Dan untuk entry ni selagi buaya ni tidur, maknanya pergerakan arah market dia kecil dalam range yang kecil. Kalau nak entry juga pergi yang time frame kecil lah. Ni jarang saya pergi time frame kecil dan sebelum ni selalu kan. Jadi untuk pergi time frame kecil kena tapis lah. Tapis pakailah apa-apa indikator. Kalau kita tengok dekat sini dengan mata kasar je, kita tengok pun market buat penurunan. Betul tak? Market dia buat penurunan. Jadi boleh gunakan indikator channel. Channel. Mana channel channel regression. Kejap. Boleh saya tahu setting indikator AO lah? Dia nak tahu setting indikator AO. Okey, AO dia menggunakan default tak ada apa-apa setting default je, pakai default. Kalau macam ada tertukar ke apa, tekan yang default ni. Nanti dia pergi asal dia. AO ni sebenarnya banyak dia punya kegunaan Kalau kita ada belajar menggunakan Elliott Wave, jadi AO ni sangat membantu untuk mengesan berakhirnya satu-satu penurunan ataupun kenaikan ataupun ia bermulanya satu arah baru. Jadi yang semalam kita ada cerita dekat sini, ni cerita yang semalam. Kita katakan ada kenaikan yang ni, ni kenaikan yang semalam. Jadi walaupun semalam kita pagi dekat sini, pagi kita dekat sini, ni pagi tu, dia buat sideways apa semua, lepas tu dia naik balik, dia turun balik, tapi dia masih lagi dalam zone yang kita bagi tahu. Ni zone yang kita bagi tahu. Jadi yang ni baru dia buat kenaikan. Jadi itu adalah salah satu kegunaan dia dan kita nak tahu kat mana dia nak pergi, maksimum dia nak pergi itu kita gunakan yang benda-benda lain lah. Sama ada kita menggunakan stop ataupun RSI. RSI boleh kita gunakan untuk mengesan pergerakan awal kenaikan. Tetapi dia tak boleh mengesan kat mana dia akan, berapa lama dia nak berakhir ataupun berapa jauh dia nak pergi naik. Jadi yang tu mungkin kita boleh gunakan RSI lah, sebab RSI tu dia jenis yang indikator yang slow. Yang ni adalah yang fast untuk menentukan cepat kita tahu bila ada perubahan. Dan RSI untuk pergi berapa jauh dia akan berakhir. Jadi boleh tambah lagi satu indikator RSI. Tapi yang dekat sini ni adalah yang free punya. Dia tak boleh masuk banyak, dia boleh masuk dalam 3 sahaja. Okey. Katakan kalau kita nak masuk lebih, makanya buka je lagi satu lagi layar buka lagi satu macam ni, buka lagi satu. Jadi kita boleh buat macam-macam nanti. Satu mungkin pakai yang ni, satu lagi mungkin gunakan RSI kan.
Jadi itu cara dia kalau kita adalah pengguna yang free punya. Kita tak boleh pakai satu cat. Kita pakai 2 cat untuk dapatkan lebih indikator. Macam contoh dekat sini saya pakai 2 indikator yang ni adalah indikator untuk arah ke kan. Jadi lagi satu indikator mungkin kita guna kita punya kaedah-kaedah lain. Mungkin lagi satu kita pakai untuk yang ni trend. Jadi yang ni tadi kita dah tengok trend dia adalah menurun. Kalau dia adalah menurun maknanya kita cari je lah entry sell. Cari entry sell sampai mana? Sampailah dia berada di zon-zon. Jadi zon-zon mana? Zon-zon yang kita tandakan tadi. Kalau dia turun, kita tunggu pengairan dia dekat zon-zon macam ni. Bila dia naik, dia sampai dekat sini, dia akan cuba buat penurunan juga. Kalau dia tak berjaya melepasi support resistance yang berdekatan. Okey. Kalau dekat sini pun, dekat saya punya VWAP zone ni pun, dia ada support dekat area sini. Ni adalah support dia. Support. Resistance. Okey. Ni adalah resistance. Jadi kalau dia pecah resistance ni, maknanya dia boleh tembuskan dia punya line VWAP ni. Itu je lah. Kena gabungkan support resistance sekali. Jadi lagi banyak kaedah yang kita gabungkan, kita nampak dia ada jalan cerita. Kenapa ke sana, kenapa ke sini, kenapa dia berhenti dekat sana, kenapa TP dekat sini, kenapa, macam mana kita boleh tahu dia ada buat continuous trend. Dia akan continuous lagi, tak ada apa-apa yang kacau dia lah. Macam news ke, yang kacau dia adalah news. Yang kacau dia adalah support resistance. Macam tu. Yang kacau dia adalah momentum. Dia dah sampai ke penghujung ke kan. Kalau dekat sini, contohlah nak tambah lagi satu indikator RSI, boleh tambah RSI. Ni nama panjang dia. Relative Index. Yang ni ada 3 dah. Apa lagi? 3 juga. Lainnya. Okay, emang kita buang. Okay. Nampak dia punya ni banyak yang kacau-kacau. Kecil-kecil. Susah. Jadi kalau saya ambil je yang besar ni. Okay, kalau kita tengok yang ni cara baca dia yang saya tahu. Ini kalau kita tengok dekat yang lain yang kuning ni. Maksudnya dia belum lagi strong untuk naik. Sebab dia tak melepasi yang ni. Yang ni dia lain sikit. Dia kalau macam ni adalah line. Kalau kita tengok sini. Kita boleh tengok sekejap. Okey, yang ni kita boleh anggap dia adalah trend. Apabila dia dah masuk ke dalam dan dia dah pergi dekat sini tengah lebih daripada yang middle line ni, makanya dia adalah strong sell kat sini. Sama juga dekat sini, dia belum lagi strong sell, dia baru dia buat yang ni adalah low ni high, lepas tu dia pecah sini baru dia buat lower low. Jadi siapa yang bagi tahu dia berjaya buat lower low? Dekat sini dia dah turun melepasi dia punya line tengah. Jadi bila dia berada di bawah maknanya dia strong sell. Kalau di atas dia dah strong buy, sama macam ni. Apa tak? Kan? Jadi ni adalah buy, ni adalah buy, ni adalah buy. Bila dia dekat bawah dia adalah sell, dia adalah sell, dia adalah sell, ni adalah sell. Lagi dia berada di bawah.
Jadi ini adalah tapisnya daripada kesinambungan daripada RSI tadi. Yang ni. Dan yang ini kita tengok dia macam dah nak naik. Dah nak naik. Kan? Daripada sini tadi dia macam dah nak naik. Tapi kalau kita tengok dekat RSI kata dia masih lagi belum strong untuk buy. Dan dia boleh juga buat penurunan. Maksudnya dia masih boleh meneruskan sell. Sama juga macam ni, dia buat penurunan. Kita ingat dia nak turun join bawah, tapi selagi dia tak tembus line yang ni, maknanya dia masih lagi berada di area buy. Bila-bila dia boleh naik balik. Yang ni pula dia dah oversold dan dia buat penurunan. Kalau bacaan menggunakan stokastik, bila dia masuk dia, kita dah boleh terus sell. Tapi kalau yang ni dia strong dia, kita ambil strongnya. Ini bacaan untuk strong, dia kena berada di bawah. Kat sini pun dia adalah sementara je. Dia macam moving average 50 menentukan arah trend. Jadi bila dia berada di bawah, mana dekat sini dah berada di bawah dan sini dah bermulanya strong untuk sell. Sini ada strong untuk sell. Sini belum lagi dia boleh buat kenaikan. Sama juga dengan sini, kita ingat sini dah nak turun Sini dah nak turun tapi dia masih boleh turun sekejap dan dia naik balik. Dan yang strong buy ataupun sell apabila dia berada di antara inilah. Yang ni adalah tengah-tengah, yang ni adalah buyer, yang ni adalah wilayah seller. Selagi dia berada di bawah, dia adalah masih lagi tertakluk kepada kekuatan seller. Yang ni kekuatan untuk buyer. Sama juga bacaan yang kita tengok dekat sini. Kalau ada buy ni, ada buy tapi dia berada di wilayah seller, dia adalah bukan strong buy. Dia adalah sell untuk sementara ataupun boleh kita panggil dia sell pullback. Selagi dia masih lagi di wilayah seller, maknanya dia adalah strong sell. Ni dia dah cuba cross dan ni adalah sikit tetapi dia still tak dapat teruskan dia punya kenaikan sebab yang dekat sini dia dah masuk balik ke wilayah seller. Jadi hati-hati apabila dia cross dia masuk wilayah-wilayah yang lain Yang ni dia masuk wilayah buyer, yang ni dia dah masuk balik wilayah seller. Dan ini adalah kemungkinan dia dah panjang sideways macam ni Ini buaya sedang tidur. Bila dia bangun maka baru dia akan buat satu pergerakan yang laju. Sama juga dengan ini, nanti kita akan tengok dia akan ada pergerakan yang laju. Jadi hati-hati waktu ni. Ini adalah dia punya zone dia. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, ni apa indikator saya dah beritahu Okey. Indikator AO tu tak ada apa-apa setting, cuma pakai default je. Okey, segmen ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Kalau Cikgu Hafiz ada apa-apa lagi ke? Saya rasa kita cuma bahas pasal goal dia, jadi tak perlu banyak sangat Dia punya tu saya dah bagi pencerahan movement dia macam mana dan penggunaan indikator. So kalau macam tu kita tamatkan kita lah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudah mendengar, yang setia walaupun macam contoh kita bagi tahu benda yang sama setiap hari, tapi benda yang sama tu mungkin ada penjelasan yang kadang-kadang kita ada idea untuk bagi lebih penjelasan. Jadi yang biasa dengar dia akan dapat lebih lah. Dia bukannya kita dengar sekali dan kita faham. Sama juga macam saya belajar Elliott Wave tu, kalau nak belajar dia dalam satu dia punya slide tu boleh habis dalam masa satu hari. Tapi dalam masa satu hari kita tak akan faham tentang Elliott Wave ambil masa 3 ke 6 tahun untuk jadi seorang trader electrician lah nama dia kan, betul tak? Politician kan, electrician, betul? Penciptaan juga. Betul lah tu kan. Electrician. Kalau politician. Kalau orang electrician lah, betul. Okey. Saya tak dapat. Nanti saya nampak kan. Okey. Kenapa electrician tu adalah sesuatu yang berlainan. Ini yang lain sebenarnya.
Jadi kalau kita melihat kepada politician, kalau saintis contohnya kita tak cakap dia scientician. Dia macam akan berlainan. Jadi dia mempunyai satu meaning-meaning yang berbeza. Jadi tak apa, benda tu bukan mungkin ciptaan trader juga. Ciptaan trader lah. Itu yang saya cuba katakan pada awal ya. Okey, tak apa. Semoga semua ada hari yang bagus ya. Jadi Hafiz boleh tamatkan. Okey, kita sudahi kita punya perbincangan hari ini dan kita akan jumpa esok. Siapa yang nak join kita di seminar bootcamp kita akan buat di Corporation pada 29 dan 30, 2 hari 1 malam kita akan bawa Cikgu Ben, kita punya cikgu orang kata artis, cikgu artis. Yang boleh kita yang boleh belajar, yang kita boleh belajar dengan dia 24 jam kalau sanggup dekat situ dia belajar. Tapi dekat sana sebenarnya kita lebihkan kepada IB punya program, tapi tak ada masalah kalau yang nak menjadi IB dan nak belajar dengan Cikgu Ben boleh datang je, tak ada masalah. Jadi sampai situ saja. Nanti yang pasal tu kita akan buatkan dia punya poster dia dan kita akan bagi dekat grup besar kita, itu grup Boomap tu. Okey, sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi esok hari. Tapi saya nak tambah sesuatu saya sorry nanti saya nak hantar satu Google Form dalam grup kita supaya nanti siapa-siapa yang join untuk education ni mereka boleh memberikan survey dan juga informasi mereka supaya kita boleh tahu di mana sebenarnya kelemahan ataupun mana sebenarnya kekuatan dan sebagainya. Jadi apa yang diharapkan daripada kami juga kami akan melihat dalam Google Form tersebut. Jadi kita akan improvekan kita punya education dari semasa ke semasa lah. Ya, harap nanti siapa-siapa yang dalam grup ni boleh fit in lah untuk Google Form tersebut ya. Itu saja yang nak ditambahkan untuk hari ini. Ya. Okey, sekian, terima kasih and have a great day untuk semua. Okey, bye bye. Okey, terima kasih terima kasih.